Shalom dan selamat datang ke saluran Rhapsody Reality. Mesej Tuhan kepada anda pada hari ini melalui Pastor Chris Oyakilome ialah Roh dan Firman. Haleluya. Firman Tuhan pada hari ini dipetik daripada Kejadian 1 ayat 2 hingga 3. Ia berfirman, bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Haleluya. Saudara-saudari, apabila kamu membaca Mazmur, kamu akan mendapati bahwa Daud mengetahui nilai kata-kata dan dia mengajar anaknya Salomo nilai kata-kata. Salomo lah yang berkata dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Daud bapanya telah mengajarnya hal itu. Daud tahu bahwa kematian dan hidup tidak dikuasai oleh pedang. Kematian dan hidup itu dikuasai oleh lidah. Dan dia telah membuktikannya apabila dia bersemuka dengan Goliat. Kamu perlu faham bagaimana dia telah mengalahkan Goliat. Ianya kelihatan bahwa dia telah mengalahkan Goliat dengan seketul batu licin dan sebuah umban. Tetapi tidak, dia telah mengalahkan Goliat dengan kata-kata. Haleluya. Pelajari cerita itu dalam 1 Samuel 17. Dia sangat yakin bahwa dia akan mengalahkan Goliat kerana dia menaruhkan kepercayaannya dalam kata-kata. Dia menggunakan alat-alat itu berpandukan kebijaksanaan Tuhan. Dia mempunyai seketul batu dan sebuah umban, dan perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya. Haleluya. Dia tahu bahwa dia tidak mengalahkan Goliat dengan seketul batu. Roh Tuhan ada bersama dengannya dan roh Tuhan menggunakan kata-kata. Haleluya. Saudara-saudari, kata-kata melepaskan kuasa roh. Tanpa kata-kata, roh tidak akan berbuat apa-apa. Baca semula ayat Injil tema kita. Roh berada di seluruh dunia, tetapi tiada apapun yang berubah. Kemudian Alkitab berkata, berfirmanlah Allah. Tiba-tiba roh bertindak dan apa sahaja yang Tuhan katakan menjadi nyata. Haleluya. Saudara-saudari, pada hari kedatangan Yesus yang kedua, Alkitab mengatakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8 bahwa dia akan membinasakan antikristus dengan roh dari mulutnya yang merujuk kepada pedang roh yang merupakan rema Tuhan, yaitu perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya. Ini boleh dirujuk dalam Wahyu 19 ayat 15 dan Efesus 6 ayat 17. Haleluya. Saudara-saudari, apabila kamu membicarakan firman, kamu melepaskan kuasa Tuhan yang bertindak bagi pihak kamu. Oleh itu, apabila kamu menghadapi krisis dalam hidup, jangan takut, jangan panik, ucapkanlah kata-kata. Berbicaralah dan biarkan perubahan berlaku. Yesus telah berfirman bahwa kamu akan memperoleh apa sahaja yang kamu katakan. Ini boleh dirujuk dalam Markus 11 ayat 23. Ingatlah, kata-kata itu berkuasa, tetapi firman Tuhanlah yang maha berkuasa. Maha mulia namanya selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudari,
Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan ini. Kata-kataku melepaskan kuasa roh untuk membina dan memprogramkan aku untuk kejayaan, kemenangan, dan kemajuan. Dengan firman Tuhan yang berdiam di dalam diriku, dalam kelimpahan, melalui pembelajaran dan renungan, aku mengucapkan kata-kata yang penuh beriman, yang membebaskan kuasa Tuhan untuk bertindak bagi pihakku dan mengemudi haluanku dengan betul dalam hidup. Maha mulia Tuhan, haleluya. Untuk memahami mesej Tuhan pada hari ini lebih lanjut, saudara-saudari bolehlah merenungkan ayat-ayat Injil berikut. Markus 11 ayat 23, Matius 12 ayat 37, dan Yosua 1 ayat 8. Mulia Tuhan, terima kasih kerana telah meluangkan masa Anda untuk mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Jumpa lagi pada hari yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam namanya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.